Okey, so siapa nampak bunyi roh? Siapa nampak bunyi cakap? Tak nampak bunyi. Okey. Maka lantunan tadi menyebabkan huruf tu menjadi tebal. Okey, pertama apabila roh yang berbaris fathah. Kedua, bertanda sukun. Sebelumnya berus fathah. macam buku baca. Macam buku ini. Roh bertanda sukun dan sebelumnya huruf berbaris fathah. Contoh macam Maryam. Maryam fil ardi. Tapi kita sekarang ni di bawah tajuk isti'la dan istifal. Tapi dalam masa yang sama kita tak juga lupa bahawa roh kita dah belajar sebelum ni sifat dia apa? Jahar dan Tak ada siapa. jahar dan apa? Syahadat. Dah. Sebelum ni, sekarang ni tajuk kita di under isti'la dan istifal. Betul tak? Kita cerita roh tebal nipis ni, kita bawa tajuk istifal dan isti'la. Tapi sebelum ni kita dah ambil dah sifat dua sifat pada roh ni apa dia? Bainiyah. Jahar dan juga bainiyah. Apa makna bainiyah tu? Siapa boleh explain bagi saya faham? Bainiyah tu maknanya apa? Pertengahan. Baina antara. Antara. Itu makna bainiyah tu. Okey, apa maksud yang nak daripada bainiyah tu? Apa cerita bainiyah tu? Antara syidah antara suara tertahan dan suara terlepas. Antara tertahan. Boleh dibaca tebal atau nipis. Bainiyah. Okey, satu orang. Saya nak minta Puan Sabrina. Puan Sabrina. Apa makna bainiyah? Bainiyah ni sifat huruf dia tu di antara syiddah dengan roh qawah lah. Jadi dia ada 5 huruf kat situ, lam, nun, ain, ra. Okey, Puan Hayati faham tak? Suara sedikit mengalir. Mengalir, betul. Yang tu saya nak dengar tu. Bila sebut tu mengalir. Dia ada ekor sedikit. Huruf tu dia tak tersekat. Huruf tu mengalir. Tapi mengalir banyak mana? Separuh. Maknanya dia mengalir tapi dia tak mengalir banyak lah. Macam roh qawah dia mengalir sedikit saja. Okay. So maknanya bila sebut fil ardi contoh. Bolehkah baca fil ardi, Maryam macam Maryam. Sebab nak tebalkan roh tu punya bahasa Maryam fil ardi. Macam tu. Boleh ke? Sedap ke baca tu? Boleh sebab tawasud kena berjalan suara sikit. Tak mengalir. Okey, tawasud tu betul juga tapi di buku kita ni kita pakai istilah apa? Bainiyah. 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 Kena sebut lepas sikit fil ardi Maryam. Lepaskan sikit barulah bunyi roh tu ada getaran dia. Dah sikit. Ini terkejut. Terkejut tak nak. Tak best baca terkejut ni. Okey, yang ketiga. Apabila huruf roh disukunkan. Kemudian sebelum huruf roh, huruf yang bertanda. Huruf sakit selain huruf ya dan sebelumnya pula huruf berbaris fathah. Dia. Maaf tu. Ini telan buku ke apa? Roh disukun. Roh sukun, sebelum huruf dia pun sukun. Yang bukan ya. Dan sebelum huruf tu berbaris fathah. Okey. Maksudnya contohnya macam wal asr. Asalnya wal asri. Kalau baca wal asri ri tu lembutlah ri pada bawah. Tapi bila berhenti kok mana pun roh perlu disukunkan. Bila sukunkan roh, huruf sebelum roh tu sad pun sukun, maka huruf sebelum sad tu huruf ain berbaris fathah. Maka kena baca dengan tebal. Wal asr. Kita tak tarik rahang kita keluarkan, tak tarik dak. Wal asr. Bunyikan roh, kena bunyi. Orang baca wal as, mana pergi roh aja, jadi as. Wal asr. Baca wal as saja di tongkat. Demi tongkat. Apa nak ketuk kepala kau? Kena baca betul lah wal asr. Demi masa. Okey, baik. Yang keempat. Apabila roh berbaris Baris depan. Baris depan. Contoh macam apa?
Kafaru. Kafaru. Masya Allah. Okay. Ikut. Baik. Kemudian yang seterusnya nombor 5. Ra sukun sebelumnya huruf berbaris domah depan. So, macam Qur'ana, Qur'an, Burhan. Itu semua tebal ada. Okey, nombor 6. Ra sukun sebelumnya sukun. Ra disukunkan. Kita kena ingat, ra disukunkan. Sebab apa disukunkan? Sebab kita yang sukunkan. Okey, Ra kemudian disukunkan, sebelumnya baris sukun dan sebelumnya berbaris dhamma. bagus. Alhamdulillah. Contoh apa? Khusab. Husrin tu, husrin bila berhenti jadi husr. Okey, baik. Nombor 7. Bertanda sukun Bertanda sukun asli baris kasrah. Dengan hamzah wasal. Ra berbaris sukun bertemu dengan huruf hamzah wasal. Sebelumnya huruf hamzah wasal dan ra berbaris sukun. Okey, ra sukun sebelumnya ada hamzah wasal. Jadi kat mana yang nak apa yang nak bagi tahu orang kata tebal tu? Kenapa jadi tebal ra tu? sebab sebelumnya itu Baris kasrah yang Dia mendatang Ustaz. ada kasrah Sebab mendatang. bila kita mulakan perkataan tu kita datangkan kasrah, betul tak? Ya. Jadi kasrah tu diistilahkan sebagai apa? Kasrah mendatang. Kasrah yang datang mendatang. kasrah. Apa maksud mendatang? Dilafazkan. Apa maksud mendatang? Okey, pertama. Apa maksud mendatang terlebih dahulu? Malfuzah. Belum. Bukan asal. Sabar. Bukan asal. Maksudnya bukan original. Mendatang ni baru dibawa datang. Baru disebut. Baru dibawa datang. Okey, sebab sekarang ni barulah terbahagi kepada dua. Mendatang tu cara dia mesti ada dua cara. Satu nama dia malfuzah. Apa makna malfuzah? Dia dilafazkan. Maksudnya kita lafazkan kasrah tu i. Kita sebut i, irji'u, irkab. Kita sebut i tu. Okey, kalau kata muqaddarah pula? Andaian. Dia yang sebelum tu. Andaian ataupun takdir. Sebelum ada kalimah lain. Kasrah tu datang daripada perkataan sebelumnya. Contoh allazi maksud dengan irtada jadi allazi irtada. Menunjukkan bahawa kasrah tu bukan irtada punya tapi daripada allazi punya. Itu dipanggil muqaddarah. Okey, yang ke-8. Yang ke-8, ra berbaris sukun bertemu dengan huruf isti'la. Dan sebelumnya sebelum huruf ra berbaris kasrah. Huruf ra berbaris kasrah pula, ri lah. Sebelum huruf ra berbaris kasrah. Sebelum huruf ra berbaris kasrah original ke kasrah mendatang? Kasrah original. Bagus. Asli. Bagus. Dengan huruf istilah. Sukun yang bertemu dengan huruf istilah. Istilah macam mana? Huruf istilah berbaris fathah. Kalau dalam Quran ni fathah aja ada, dhammah tak ada. Okey, kalau lebih spesifik huruf istilah yang bukan berbaris kasrah. Yang bukan kasrah. Baris depan atau baris atas. Contoh macam mirsada. Okey, firqah. Okey, apa lagi? Irsada, qirtasin. Itu semua contoh dalam Al-Quranul Karim. Okey, bilakah ra menjadi nipis? Nombor 1. Satu ra berbaris kasrah. Contoh macam Faridah. Faridah, ra tu kena nipis, betul tak? Zarina. Okey, ra berbaris kasrah. Sabrina. Semua ra berbaris kasrah belaka. Okey, baik, seterusnya. Yang nombor 2, apabila ra sukun Bertanda sukun. Sebelumnya huruf berbaris kasrah asli dan selepasnya bukan huruf istilah. bagus, nampak? Dia kena ada 2 syarat tu. Kena ingat 2 syarat tu. Jangan pandang belakang dia, pandang sekali dengan depan. Kita kena pandang belakang, tak pandang depan, tiba tengok istilah kat depan. Okey, yang depannya bukan istilah. Okey, nombor 3. Nomor 3, ra yang disukunkan Huruf bertanda sukun yang bukan bersifat istilah. Nombor 3. Ra Nombor 3 disukunkan.
Sebelumnya dapat huruf sukun yang bukan bersifat istilah. Bukan istilah. Bagus. Sebelumnya satu lagi. Dia sebelumnya berbaris bawah. Baris kasrah. Contohnya macam hijr ataupun sihir. Sihir banyak dalam Quran. Dalam Quran kita akan jumpa banyak perkataan sihir. Sihir tu ha tu mati. Sihir. Ha tu mati. Jadi roh tu kena baca dengan ni nipis. Sihir. Baik, yang keempat. Huruf ro disukunkan dan sebelumnya huruf ya li. Huruf ya mati. Dan sebelum ya tu Berbaris fathah. berbaris fathah. Contohnya macam sair, khair, dhair. Itu semua dalam Quran ada. Sair, dhair, khair, itu semua ada dalam Quran. Bila ada contoh senang, kita bagi contoh orang boleh faham. Sebab apa? Kalau ikutkan nombor 4 ni sama macam nombor 3 dekat yang tebal. Tapi oleh kerana tengah tu adalah huruf ya. Kita dah baca dengan rendah, maka dia akan automatik turun huruf tu. Okey, baik. Yang ke huruf ro boleh tebal dan boleh nipis. Okey, yang pertama bila? bertanda sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah. Okey, selepasnya Bersifat istilah. Huruf istilah berbaris kasrah. isti'la berbaris kasrah. Satu je contoh dalam Al-Quran iaitu firqin. Maka firqin tu nak baca ro tu nipis pun boleh, nak baca tebal pun boleh. Okey, firqin. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh buat apa? Baca nipis boleh, nak baca tebal boleh. Yang tak boleh buat apa? Qaf nipis. Tak boleh buat tak dibaca. Tak faham. Tak faham? Yang tak boleh buat adalah muncung. Tak boleh muncung. Firqin muncung. Okey, kenapa bila kita nak tebalkan ro ni kita tak payah muncung? Siapa ingat kenapa tak boleh muncung? Ro bukannya huruf pada bibir Ustaz, dia pada lidah. Bagus. Dan waw adalah pada bibir yang dimuncungkan. Wow, okeylah. Wow huruf bibir, ba semua tu huruf bibir. Macam ro ni, okey, jawapan pertama kerana ro bukan huruf bibir. Kalau nak muncung pun. Okey. Kemudian yang kedua, ni saya bagi jawapan yang kedua. Tolong catat. Kerana ro apabila berbaris kasrah, sukun. Kerana ro apabila berbaris sukun dan apa saja huruf lah. Apa saja huruf apabila berbaris sukun, tahu sukun, matilah. Sukun. Bila kita sebut huruf tu, dia tak akan dipengaruhi oleh mana-mana baris yang tiga. Tak akan dipengaruhi oleh fathah, tak akan dipengaruhi oleh kasrah dan tak akan dipengaruhi oleh dhammah. Contoh kalau baca, kalau ba mati contoh kan. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Siapa tanya ni? Puan Hafizah tanya. Muka surat berapa? 80 Ustaz. 80. Muka surat 80 Puan Hafizah. Saya tak buka lagi. Lagi pun saya buka. Ni sekarang tengah ulang kaji je. Sementara Buku lama 148 Ustaz. kalau buku jangan kata buku lama. Buku cetakan kedua. Muka surat 148. Okey, baik. Apa tadi? So, apabila mana-mana huruf yang bertanda sukun, bila kita sebut huruf tu, dia tak boleh dipengaruhi oleh mana-mana baris yang tiga tu. Contoh, macam huruf ba. Cuba sebut ba baris atas. Bunyinya macam mana? Ba baris atas. Ba fathah. Ba. Okey, cuba ukur. Ni apa? Tengok, saya ada apa ni? Siapa nampak? Siapa tahu apa benda? Mari. Orang Jawa panggil apa ni? Ruler. Oi. Hebat macam. Orang panggil ruler Bunyi orang ni ruler. Okey. Sikit. Sikit tu. Orang Kelantan begitu sikit. Baik. Bukanlah nak ukur sangat pun, nak cerita je. Bila kita sebut ba, nampak ruangan mulut kita buka macam mana? Ba. Besar kan? Nampak besar kan ba. So bila kita mati ba, contoh wa ma kasaba. Buka sama macam ba fathah tadi. Betul tak? Betul ke? Wa ma kasaba. Bila kita matikan ba tu, kita buka mulut sama banyak macam kita fathahkan ba tadi. Ba kasaba.
Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh dipengaruhi oleh mana-mana baris. Dia mesti kasab. Buka bula dia separuh je. Kasab. Macam tu juga dengan roh. Bila roh mati, dia tak boleh nak masuk pengaruh dhammah. Baca Allahu Akbar. Apa punya maruk yang apa tu? Fir. Tak boleh. Dia tak boleh dipengaruhi oleh mana-mana baris. Dia kena tengah-tengah. Firin, Maryam. Apa lagi? Contoh. Okey. Dia tak boleh dipengaruhi oleh mana-mana tiga baris tu. Mar tak boleh. Mar tak boleh. Maryam. Apa lagi? Contoh. Qur'anu, burhan dan sebagainya. Tak boleh cacalah yang orang kata kalau nak tebalkan roh je mesti kena muncung. Itu adalah perkara yang tak betul lah. Betul. Sebab tak ada dalam buku mana-mana pun nak muncungkan nak tebalkan roh mesti kena muncung. Okey, baik. Ustaz nak tanya. Ustaz kata dia tak dipengaruhi oleh mana-mana baris kan? Betul. Jadi kalau nak bezakan roh sukun tu nipis dengan tebal macam mana? Rahang belakang. Oh, rahang belakang. Oh. Tu rahang ni, tarik belakang. Cuba buat. Tu sebut ri. Macam itulah dia roh nipis. Ri. Contohnya kalau tebal dia ke depan sikit. Macam mana? Bila tebal kita tarik depan, biasa je. Mulut biasa je. Ardi. Sihr. Sebab kita nak naik kita tarik tadi. Sihr. Okey. Baik, sambung tadi. Okey, yang nombor 2 bagi yang boleh tebal, boleh nipis. Apa dia? Roh disukunkan Dan sebelumnya huruf ibtidah bertanda sukun. Dan sebelumnya huruf berbaris kasrah. Contohnya macam Misra, Fitri. Kedua-dua tu kalau berhenti, kita boleh baca nipis ataupun tebal. Baik. Dah settle. Semua orang insyaAllah. Benda tu kalau kita selalu baca, kita selalu... Nak tanya boleh? Boleh. Ustaz, kalau kita baca surah Al-Qamar tu kan, Azabi wan Nuzul tu, kita baca tebal ke nipis Ustaz? Dia ada khilaf dalam hal ni. Saya sendiri tanya Dr. Aiman kata jawapan dia sangat senang lah. Dia kata kita baca apa yang kita nampak. Kita sendiri sebenarnya kita hanya perlu baca apa yang kita nampak pada Quran tu. Kalau kita nampak roh tu kasrah. Betul lah. Wa nuzuri, roh tu betul memang kasrah. Tapi sekarang ni bila kita berhenti pada kalimah tu, roh tu dimatikan, betul tak? Bila roh tu dimatikan, sebelumnya huruf berbaris dhammah, maka dia duduk nombor berapa? Kasrah. Tebal. Dia duduk nombor 5, betul tak? Nombor 5. Ya, nombor 5. Maka baca tebal. Kalau kata ada additional, kalau kata ada ziyadah ya dekat situ, wa nuzuri, baru kita baca nipis. Itu jawapan dia lah. Maknanya Ustaz, kita tak adalah je pilihan nak baca tebal atau nak nipis, yang tak ada memang baca tebal lah Ustaz. Yang tu baca tebal. Yang tu memang dibaca tebal. Dan tak ada khilaf pun bagi Imam Hafs untuk baca. Tak ada perbezaan Imam Hafs. Dalam hal ni Imam Hafs memang baca tebal. Wa nuzuri. Kalau tengok turuk bawah Hafs pun tak ada bincang tentang hal ni. Semua kira ikut Hafs, memang Imam Hafs baca roh tu dengan sukun kalau berhenti. Kalau sambung baru baca dengan nipis. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alright, insya-Allah malam ni kita nak sambung tentang tajuk terakhir kita pada bab huruf sifat yang berlawanan. Iaitulah itbaq dan juga infitah. Itbaq melawan, lawannya adalah infitah. Baik. Apa maksud itbaq? Kita tengok belah kiri. Sekarang ni muka surat berapa? 82. Apa maksud itbaq? Mutbaqah ataupun itbaq. Itbaq ni maksudnya bila kita sebut tu suara. Ni suara Suara dia akan terkepung antara lelangit dan lidah. Suara tu terkepung. Sebab apa dia terkepung? Sebab ada benda yang menyekat. Sebab ada benda yang sekat dia sebelum dia keluar. Sebelum dia keluar tu ada benda sekat dekat dalam. Menyebabkan suara tu terkepung. Okey. Kalau kata lawan dan infitah pula, suara tu dia mungkin naik ke langit ataupun sebagainya, tapi dia tak terkepung ke bawah, dia terus jalan keluar. Okey, contoh kita tengok apa yang kata terkepung tu? Macam ni. Ni nampak arrow semua ni. Nampak ada gambar apa namanya? Gambar arrow, gambar anak panah semua ni. Ini maksudnya suara.
Line saya tak elok. Dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Dengar Okey, baik. So, apa cerita tadi? Ya, saya kena minta saya akan mute semua dulu. Bagi saya cerita dulu. Untuk berita pun ada kan. Okey. Baik. So sekarang ni kita tengok dalam gambar rajah ni suara naik ke langit. Suara naik ke langit. So apa yang berlaku lepas tu? Suara tu turun semula. Yalah suara kan, suara kita tak nampak kan, bunyi tu naik ke langit and then dia turun semula. Dan sebelum keluar daripada mulut ni, sebelum dia keluar dari mulut ni, dia akan terkepung dulu dekat dalam ni sebelum keluar. Itu maksudnya huruf ni adalah itbaq. Suara terkepung nampak antara lidah dan lelangit ketika menyebut huruf yang bersifat itbaq. Adapun huruf yang kita tengok contoh belah kanan. Huruf yang isti'la tapi dia tak itbaq. Nampak? Dia akan naik ke langit. Naik ke langit. Kemudian turun balik ke lidah and then keluar daripada mulut. Contoh macam qa. Naik ke langit, tak berkumpul dalam mulut. Qa. Dia akan keluar terus ke naik ke langit, batah balik ke lidah sebab tafkhim and then keluar daripada mulut. Qa. Ini huruf istifal yang juga istifal yang infitah. Tak naik langsung ke langit, bahkan terus keluar aje. Terus keluar aje. Beza dengan itbaq ni maksudnya naik ke langit, turun ke bawah, berkumpul dulu sebelum dia keluar daripada mulut. Itu maksudnya huruf ni huruf itbaq. Okey, baik. Suara tidak terkepung apabila yang maksudnya isti'la yang infitah dan juga istifal yang infitah. Suara tak terkepung dekat langit. Okey, tengok. Kita ada 3 gambar yang dibagi kat sini. Muka surat 83. Okey. Contoh bila kata za, bila sebut za, dia isti'la tinggi. Kemudian dia itbaq. Sebab apa? Za, kita dah angkat lidah kita kat sini, dia sekat ni. Lidah ni tersekat sikit kat sini, sekat. Sekat huruf tu sebelum keluar. Sekat dulu. Za. Sebab lidah kita kena sentuh dengan gigi tu. Yang seterusnya naik dan turun sebelum dia keluar tu bunyi dia nampak terkepung. Za, tebal. Bunyi dia lebih tebal. Berbanding dengan qa, tebal juga. Tapi bunyi za tadi lebih tebal sebab ada kepungan dalam mulut antara lidah dan lelangit. Dan kaf pula, ka, naik pun tidak and then terus keluar je daripada mulut. Begitu saja. Okey. Boleh nampak perbezaan antara itbaq dan juga yang isti'la itbaq, isti'la infitah dan juga istifal yang infitah. Kita ada 3 perbezaan kat sini. Dia gabung sekali bab 2 bab ni. Sebab apa dia gabung? Sebab okey, kalau kita ingat balik huruf isti'la semua ada 7. Yang kita dah hafal sebelum ni, khussa dagtin qid, kha sa da gha ta dha. Sekali. Kha sa da gha ta qa dha. Khussa dagtin qid, 7 huruf ni. Baik. Dari 7 huruf ni, 4 daripadanya adalah merupakan dia isti'la dan dia juga adalah itbaq. Apa huruf dia? Itulah sad, dad, ta dan juga za. Senang ingat tak? Sa, da, ta, za. Kan bila kita sebut pun kita rasa macam huruf tu dia macam berkepung. Tapi ada je ustaz, ada je orang yang mengajar kata pipi kembung. Saya ni tak sebut huruf za pun pipi kembung lah. Susah lah macam tu. Pipi tak nipis-nipis. Dulu kembung, dulu dia kecil kembung lah. So susah juga lah kita nak istilah benda tu, nak kata pipi kembung tu. Istilah yang sebenar bukan pipi kembung. Istilah yang sebenarnya adalah suara tu berkumpul dekat dalam mulut antara lelangit dan lidah. Disebabkan sekat lah. Tapi kita sekat, depan kita sekat. So suara tu berkumpul dulu sebelum dia keluar daripada mulut. So, do, to, dan juga za. Maka 4 huruf ni daripada isti'la dia naik satu taraf ni sifat seterusnya jadi itbaq. Manakala apa yang baki yang tinggal? Kalau isti'la tadi daripada 7 tu keluarkan 4, so tinggal lagi 3. So apa huruf 3 tu? Yang biru ni lah. Ra, rin, kha dan juga qa. Okey, semua orang buka mikrofon. Saya nak tanya satu soalan.
Kenapa ro, kho dengan kho, ro, kho dengan qa ni ataupun ghain, kha dan qaf ni tak jadi itbaq? Agak-agak kenapa? Dekat harkiah, Apa dia? dia dekat kerongkong kan Ustaz. Orang yang dengan kho tu. Okey. Makhraj kat kerongkong. Okey, cerita dia samalah jawapan dia lebih kurang lah. Cerita dia yang huruf merah ni sad, dot, ta, za ni semua main hujung lidah, betul tak? Ya, hujung lidah. Sad hujung lidah juga, betul tak? Hujung lidah sentuh apa? Bukan tepi lidah ke Ustaz? Sad. Dot. Hujung lidah. Hujung lidah apa? Lupa dah. Dan langit lembut. Hai, lagi teruk. Betul tak Hujung kena lidah. Cuba buat hujung lidah sentuh dan lagi lembut. Buat sekarang, tunjuk gambar, ambil gambar, tunjuk saya. Macam mana buat? so lidah tak naik. Oi, sakit tengkuk nak buat kan? Hujung lidah diletak di belakang gigi kacip bawah. Jauh sangat nak pergi hujung lidah sentuh dan lagi lembut. Nak kena tolak kan. Mana baru tadi. Keliru. Okey, tak mengapa. Happy belajar. Okey. So, sad, hujung lidah sentuh dengan permukaan gigi bawah. Gigi kacip bawah. Okey, baik. Adik pun nak belajar juga. Okey. Baik, hatta dot pun, okey, walaupun dia makhraj dot ni tepi lidah, tapi hujung lidah dah sentuh tak? Ada. Kan? Tapi sentuhan yang tidak menekan, betul tak? Sentuhan je tak? Maknanya bila sentuh, tutup tak? Bila sentuh, mana dia tutup tak? Tutup kawasan tu. Maknanya lidah ni menjadi sebagai lantai. Lidah ni umpama lantai, gigi-gigi di tepi-tepi ni umpama dinding. Dan lelangit tu umpama apa? Bumbung. Bumbungnya. Maka suara berkumpul dekat tengah tu lah. Suara berkumpul dekat tengah tu. Okey? Sama juga to. To kat mana lidah? Lidah dekat belakang Langit tengah pula. Hujung lidah Hujung lidah ditekan ke pangkal pangkal gigi kacip atas. atas. Tak, saya try nak buat hujung lidah sentuh dan langit keras. Cuba juga buat tu. Kalau boleh tak boleh lah, minta maaf lah. Hujung lidah. Kalau ada hujung lidah, dia takkan pergi dah ke langit keras dan langit lembut, dia takkan pergi dah, susah. Kecuali lidah kita. Belakang gigi. Kecuali kita ni lidah yang memang panjang, lidah ular kan, keluar boleh patah balik. Tahu pun. Tak boleh nak buatnya, memang tak boleh buat. Okey. Maka hujung lidah sentuh pangkal gigi kacip Atas. Tersekat juga lah. Tersekat nampak? Bahkan dia shidah lagi. To ni shidah pula. Memang tersekat terus. Dan tersekatlah huruf tu kat situ. Berkumpullah dalam lidah dengan langit. Dan yang terakhir, za. Di manakah lidah kita? Za. Hujung lidah menyentuh Lidah hujung dikeluarkan gigi kacip. sedikit dan ditekan ke hujung gigi kacip atas. Bagus. Hujung gigi kacip atas. Dikeluarkan sedikit. Kalau banyak jadi apa? Za. Kalau banyak tak boleh lah. Pada bagi hujung lidah. Pakai hujung lidah. So kena keluar sikit bagi nampak. Kalau baca tu memang nampak lidah kita. Okey, baik. So empat huruf ni memang pakai hujung lidah, dan bila pakai hujung lidah, tepi lidah dan sebagainya, memang bolehlah tutup cover. Macam saya kata tadi, lantai, dinding dan bumbung tu. Tapi ghain dengan kha dengan qaf ni hujung lidah duduk mana? Dekat kerongkong Ustaz. Hujung lidah. Hujung lidah. Duduk mana? Bila sebut ghain, kha dengan kha ni. Hujung lidah duduk mana? Tekniknya dekat gigi bawah. Kat tempat dia sendiri, kat biasa je. Rata je. Langit Ustaz. Tengah. Buat. Rain dengan kha ditekan ke suara ke atas hujung kerongkong. Okey. Sekali lagi saya tanya soalan. Bila kita sebut huruf ghain, huruf kha dengan huruf qaf ni, sabar kejap. Dengar soalan saya dulu. Bila kita sebut huruf ghain, huruf kha dengan qaf ni, hujung lidah kita kat mana? Dia tenang Di belakang gigi bawah. Dia rata. Dia rata Ustaz. Mendata je Ustaz. Antara langit dengan lidah tu terampung situ. Bagus soalan Fadul. Saya suka jawapan tu. Duk terapung kat situ lah.
Dia tak sentuh apa-apa. Qa, kha, apa lagi? Ra. Dia terapung situ lah. Nak kata kat mana, tengoklah. Ni kan ni. Siapa bawa benda ni? Tengok. Qa, kha, ra. Betul lah jawapan Puan Sabrina tadi tu. Dia duduk belakang gigi bawah. Tapi dia tak sentuh apa-apa. Dia terapung situ. Dia terapung kat situ. Tak sentuh apa-apa. Bila tak sentuh apa-apa, jadi tak adalah ruang, tak adalah faktor yang nak mengepung huruf tu. Okey. Kemudian baru kita nampak bahawa bila sebut tentang huruf yang itbaq, bila sebut tentang huruf yang itbaq, semestinya bunyinya adalah lebih tebal daripada huruf yang isti'la 3 tu. Isti'la 3 tu tebal lah. Bila main itbaq lagi tebal. Tengok, lebih tebal daripada huruf yang ra. Do lebih tebal daripada ra. Tebal tu sebab apa? Sebab kepung tu lah. Tur, tur. Bagi depan, tu. Lebih tebal daripada tu. Tu ni yang istilah yang infitah. Begitu juga di. Lebih tebal daripada di dan zi. Lebih tebal daripada qi. Lebih tebal daripada ri. Dan lebih tebal daripada khi. Semua ni tebal lah. Baris bawah ni tebal lah. Walaupun dia nombor 5. Label nombor 5, ingat tak? Siapa ingat? Walaupun dia label nombor 5, tebal. Cuma dia yang kata huruf itbaq ni lebih tebal daripada huruf yang 3 yang qaf, qain dan juga qa yang berbaris kasrah. Okey, baik. So sekarang ni settle dapat sifat bagi setiap huruf. Jadi untuk semua siapa yang belajar ni di sini, sekarang ni sekurang-kurangnya kita dah kuasai sekurang-kurangnya 4 sifat bagi setiap huruf. Minimum requirement, minimum required untuk setiap huruf mesti kena ada 4 sifat. Okey, sama ada dia jahar atau dia hams, sama ada dia rokhawah, syiddah atau bainiyah, sama ada dia isti'la atau istifal, ataupun sama ada dia itbaq ataupun Infitah. Okey, tak apa, tak ingat saya tak boleh bab hafal ni saya tak boleh je. Bainiyah tu pun tak boleh hafal. Duk baca bayinah. Pada hari tu dia baca bayinah. Apa nama, jahar tu duk jadi jahat. So okeylah. Okey, kita uji sikit boleh kita buat ujian sikit boleh. So sekarang ni bila saya kata tadi setiap huruf at least dia mesti kena ada 4 sifat. Betul faham? Faham tak? Setiap huruf at least dia mesti kena ada 4 sifat. Sebab kita dah belajar 4 sifat yang berlawanan ni. Okey, saya bagi satu huruf. Iaitulah huruf lam. Saya bagi huruf lam. Banyak. Jahar. Ikut turutan. Jahar, bainiyah, Istifal. infitah. Okey, nampak? So lam ada 4 sifat tu dah. Dan 4 sifat ni pun adakah dia apa nama? Masa kita sebut tu dia akan asing-asing sifat ni? Tidak. Tak, dia tak asing. Bila kita sebut sekali la, al, maknanya semua dah ada tu. Angin tak ada pada al, lepas tu terus jadi bainiyah, terus rendah al, tak ada tinggi, dan terus buka mulut, tak ada tersekat bunyi dekat tengah-tengah lidah antara bibir, antara lidah dan lelangit. Okey, Puan Sabrina bagi satu huruf. Huruf kaf. Okey, huruf kaf, bagus. Okey, pertama kaf. Hamas ke jahar? Hamas. Hamas. Kaf. Hamas. Syiddah. Istifal. Infitah. Senang cerita, kalau huruf tu istifal je, automatik dia akan infitah lah. Sebab bila dah rendah sama buka lah, tak ada kepung lah, automatik akan infitah. Okey, baik. Puan Hayati bagi satu huruf. Huruf dha, Ustaz. Dha. Dha. Zalim. Dha. Ya, dia jahar. Dia jahar, dia rokhawah. Dia istilah dengan itbaq. Kalau istilah ni hati-hati sikit. Kalau istilah ni boleh jadi 2. Sama ada jadi itbaq ataupun jadi istifal. So tengoklah 4 huruf tu, kalau sa.ta itbaq lah. Kalau bukan sa.ta dia akan istifal juga. Dia akan infitah.
Istilah ada 7 huruf. Ingat, istilah ada 7 huruf. 4 daripadanya jadi itbaq, 3 daripadanya jadi okey, boleh faham? Faham, insyaAllah. Siapa nak bagi huruf 1 huruf? Puan Azalina bagi 1 huruf. Qaf. Bagus, qaf. Okey, qa. Okey, pertama qa, sifat dia apa? Dahar. Ada angin. Syidah. Syiddah tersekat. Isti'la. Tinggi qa. Tapi walaupun dia tinggi dia tak terkepung, bunyi dia tak terkepung, maka terkeluar terus. Baik langit batas balik and then shoot keluar. Maka dia infitah. Bagus. Puan Nurul Aini, bagi 1 huruf. To, bagus. To dengan zo. To, okey. To pertama, to apa? Dahar. Syidah. Itbaq. Gedebak. Itbaq. Gedebak tu saya, gedebak. Jadi itu kita kita gedebak. Gedebak ni itbaq. Itbaq. Okey, ro. Jahar. Tawasud. Ainiyah. Infitah. Istilah ke istifal? Ro ni. Istifal. Baca ada inhiraf dengan takrir. Lajunya. Tak belajar lagi. Jenuh dia cari. Mana yang buat baca ni? Kami tak tahu. Okey, baik. Okey, sekarang ni sekurang-kurangnya setiap huruf ada 4 sifat. Okey, kalau kena baca dalam buku boleh juga, tapi kalau kita boleh ingat macam ni lebih baiklah. Okey. So, malam ni ada berbaki lagi dalam 10 ke 20 minit ni. InsyaAllah kita nak sambung 1 sifat yang daripada tidak berlawanan. Kita nak sambung 1 sifat. Kalau nak ambil 2 mungkin tak sempat lah. Yang kedua tu terlalu panjang perbincangan dia. Kita ambil 1 je dulu. Okey, baik. Itulah. Okey, tadi 4 sifat tu yang berlawanan dah settle dah. Sekarang ni kita nak masuk kepada bab 8 sifat yang tidak berlawanan. Okey, makna dia. Apa makna tak berlawanan? Tunggal. Maksudnya sifat tu special untuk dia je lah. Special untuk dia je. Kalau yang nono ada tinggi, kena ada rendah. Ada angin, kena yang tak ada angin. Kena terkepung, yang tak terkepung. Maksudnya dia berlawan lah. Yang ni sifat yang dikhaskan untuk dia je. Dia tak perlu berlawan dengan orang lain. Baik, yang pertama namanya apa? Sofir. Bukan supir Supir tu benda lain. Ni sofir. Sofir. Okey, apa makna sofir? Lesiran. Siulan, bunyi tajam, sofir ni. Baik. Sofir ni saya cerita sikit lah. Dia ikutkan sofir ni dia adalah bunyi yang dikeluarkan oleh burung. Kita bunyi burung kan bunyi tajam tu. Kita dengar bunyi macam tajam bunyi burung tu. Kalau dia banyak kalau dia bunyi serentak tu, bunyi tajam. Itu asal usul dia bunyi sofir ni. So kira tapi dalam buku kita tak adalah cerita benda ni. Dan Dr. Aiman pun bagi tahu dah. Dia kata kalau you nak cerita, you cerita je, tapi kita tidaklah mengiktimat benda ni. Supaya nanti kan takut orang iktimat benda ni, orang jadikan dia satu benda yang mesti muktamad dalam hal tajwid. Tak. Benda tajwid ni, dia mesti datang daripada siapa? Datang daripada guru lah, betul tak? Benda tajwid ni dia datang dari guru tu belajar dengan guru tu belajar dengan guru tu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada setengah buku ni menarik. Ada saya baca satu buku lama, ada buku orang Arab lah, buku bahasa Arab. Dia kata sofir ni diambil daripada bunyi binatang. Okey, so kita ada 3 sifat. Kita ada 3 huruf sofir. Pertamanya adalah huruf zai, kedua huruf sin, sin, dan yang ketiganya adalah huruf sod. Sod. So tengok. Sod dah ada berapa sifat dah tadi? Ada 4 campur 1. Sod ada 4 sifat dah tadi. So sekarang ni campur 1 dah jadi 5. So bagi huruf sod ni dah ada 5 sifat dah. Begitu juga dengan huruf sin. Dah ada 4 dah sebelum ni. Dah jadi 5. Dan begitulah juga dengan huruf zai.
Dah ada dah 4 sebelum ni, dah jadi 5 sekarang ni. Okey, baik. Yang saya cerita tadi tu contoh macam huruf Zai. Zai. So Zai ni, dia bunyi dia nak sama macam huruf Sin. Sebab apa? Tempat yang sama. Makhraj yang sama. Tiga-tiga ni. Kalau ikutkan, tiga-tiga huruf ni semuanya datang daripada makhraj yang Sama. Tiga-tiga ni datang daripada makhraj yang sama. So macam mana nak bezakan Zai dengan Sin? Siapa boleh jawab soalan saya? Macam manakah, apakah sifat yang nak membezakan antara Zai dan Sin? Bukaan gigi, ruang gigi atas dengan bawah tu. Tak ada, dia sama aja, tengok. Cuba kita tengok gambar. Sin dan Zai, makhraj dia sejibi. Tahu sejibi? So sifat apa yang Zai tu dekat Bunyi hujung lidah desiran kan? dia. Zai. Zai bukan ham. Istifal Ustaz. Zai dekat hujung lidah, Sin dekat tengah. Sin. Ada istifal, yang sod tak ada istifal. Zai ada suara. Yang membedakan suara desiran mereka. So Sin tak ada suara. Baca jumpa huruf Sin dia senyap. Dia jahar. Banyak angin. Siapa sebut tu? Zai. Satu Sin Hams. Manakala Sin adalah Mas. Hams. Sekarang ni Sin Hams. Manakala Zai pula Jahar. Tu saya kata tadi. Kalau faham soalan saya tadi, apa sifat yang nak bezakan antara Zai dengan Sin ni? Angin. Jahar dengan hams. Satu ada angin, Sin. Satu ada angin, satu lagi tak ada angin. Zai dengan Sin. Okey. Tapi sekarang ni Jahar dan Ham. Bagus, terima kasih. Jahar dan Hams tu yang nak bezakan. Tapi bila kita sebut Zai, contoh bila mati, innallaha qawiyyun aziz. Nampak ujung tu macam ada angin kan? Aziz. Macam ada angin kan? Cuba baca. Sofir. Tu angin tu, adakah angin tu kita panggil angin Hams? Dia angin ke desiran tu. Nampak? Ada sofir Ustaz. Bagus. Yang tu yang saya nak ketengahkan sekarang ni. Bila kita baca huruf Sin ni, kita rasa bila kita baca huruf Zai ni, kita baca Aziz. Bila berhenti, nampak macam bunyi ada angin. Bunyi ada angin. Adakah angin tu dipanggil sebagai Hams? Tak. Itu bukan angin Hams. Itulah dia desiran yang memaknai sofir pada huruf Zai. Itu makna Sofir ni sama ya. Tapi bila sofir, Sin dengan Zai sama lah. Sin dengan Zai bersifat yang sama. Cuma sekarang ni Sin dengan Zai ni dia terpisah kat mana? Orangin. Dia terpisah pada Hams dan Jahar. Pada rokhawah sama. Pada isti'la, pada istifal sama. Pada infitah pun sama. Pada sofir pun sama. Yang tak sama dia pada Jahar. Bagus. Itu orang kata apa, kena ligat sikit. Ligat sikit fikir. Ustaz yang Ismat tu Ustaz? Ismat. Ismat kita tak belajar. Kita sorof ke Ustaz? Ismat dan juga izlaq ni adalah ilmu, kata Imam Jazari, dia ilmu berkaitan dengan tajwid juga. Tapi tajwid dalam ilmu sorof. Ilmu dalam ilmu sorof, bukan tajwid dalam ilmu Quran. Kita tak belajar. Sebab nanti kita jadi susah nak kawal. Okey, saya buat contoh dah hari tu. Contoh apa maksud izlaq? Izlaq tergelincir, betul tak? Tergelincir. Izlaq ni sebut tersebut. Ra, ba, fa, la, sebut dia mudah. So okey, contoh saya nak tanya. Macam huruf ya. Sebut dia susah ke senang? Ya. Ya, senang. Susah sikit Ustaz. Senang. Ismat. Tahu tak soalan saya, faham soalan saya? Nak sebut huruf ya ni rasa senang ke susah? Senang. Senang kan huruf ya. Senang kan? Jadi bila kita belajar ismat, maknanya ria ni termasuk dalam huruf ismat, betul tak? Ya. Bila kata ismat, maknanya nak keluar susah. Bila nak keluar susah, maknanya kita kena ubah ya yang senang tadi jadi susah. Betul tak? Ya. Betul. Habis tu nak buat macam mana? Cuba ajar saya. Ya, macam tu.
Iya. Tak payahlah buat Islah dengan Ismat tu tak payahlah Ustaz. Sebab dia tu, soraf. itu saya kata tadi, itu sebab itulah maknanya Islah dengan Ismat ni kita tak belajar dalam bab tajwid. Bab tajwid. Tak, bab tajwid Quran, maksudnya tajwid Quran. Dia belajar dalam bab tajwid sorof, ilmu nahwu dan sorof lah especially. So dia tak ada dalam bacaan Quran. Jadi huruf yang senang tiba-tiba kita jadi susahkan dia pula. Sedangkan dia dah senang lah. Okey, baik. Okey, apa cerita tadi? Okey, baik. Satu lagi tentang sofir ni pula adalah tentang huruf ni, bila kita sebut huruf ni dia ada bunyi tajam, desiran. Okey, saya sendiri nak minta maaf tak boleh nak buat bunyi tu. Disebabkan gigi saya makin menjarang. Gigi tu dah makin menjauh antara satu sama lain. So nak pergi buat balik gigi ni dia nak sampai 8-9 ribu. Nantilah cari duit kat tempat lain. Okey. So siapa boleh buat, cuba tolong buat. Bagi bunyi yang cik, bunyi ujung tu. As. Cuba buat. Bantikan sin dah. As. As. Tu bagus. Buat. Zai pula buat. Az-zai. Bila kita sebut 3 huruf ni, as. Dia ada bunyi tajam tu. Bunyi As. bagus. Buat. As. Tu nampak. Apa tak ada bunyi macam bersiul tu. Bunyi halus tu. Macam nak merotan ni. Tak angkat rula macam nak merotan ni. Memanglah nak rotan ni. Dia panggil rotan online. 2 tahun dah saya cuba fikir macam mana nak buat button ni, tekan je rotan. Tak boleh. Bagus juga ada benda ni, takut sikit orang. Nah. Hantu syahid Ustaz. Okey, baik. Apa cerita tadi? So okey, buat. So bila bunyi tu, siapa boleh buat bunyi tu, maknanya kira lebih baiklah. Saya pun tak boleh nak buat dah bunyi tu. Tak bunyi dah. Habis bunyi bocor keluar habis tengah gigi tu keluar sendiri. Setelah gigi. Mula-mula gigi atas je menjarak. Lepas tu gigi bawah pula menjarak. Tak tahu gigi mana pula nak menjarak. Habis bila dah jarak gigi ni dia bocor, dia tak keluar dah. Dia tak cantik keluar dia. Dia tak boleh bunyi yang kata tajam tadi tu. So siapa boleh buat bunyi sofir tu bagi tajam, maka dia lebih baik daripada saya. Okey. Maknanya tu kata setengah orang student lebih baik dari guru. Inilah contoh dia. Cuba buat sin bunyi dia lebih cantik. Siapa yang boleh buat bunyi bila bunyi sin ni especially bila bunyi huruf tu sukun. Bila sukun lagilah kita nak dengar bunyi tu. Contohnya macam yas'alunaka. Bagus tu. Siapa buat tadi tu? Saya suka bunyi macam tu. Sampai bunyi macam Tapi kadang-kadang Ustaz kita sin dengan sod tu dia macam nak sama. Okey, sekarang ni sin dengan sod tu dia pisah kat mana? Sebab Hamis dengan jahar Ustaz. Bukan. Sekejap. Okey, sekarang ni sin dengan sod tu kata puan mana tadi saya tak ingat nama. Macam nak sama. Okey, sekarang ni dekat mana pemisah antara sin dengan sod? Dekat hams dan jahar Ustaz. Takkanlah kot sod tak ada angin tiba-tiba. sebab Istifar dan istilah. Satu lagi? Itibak dengan infitah. Bagus. Tapi yang obviously pemisah antara sin dengan sod ni adalah dekat itibak tu. So pemisah sebenar sin dengan sod ni adalah pada itibak tu. Istilah itibak. Istilah pun pemisah juga tapi taklah obviously sangat sebab sod tu tinggi, sin ni rendah. Tapi yang obviously pemisah antara sod dengan sin ni adalah pada itibak dan infitah. Bila kita baca sod tu, contoh wal asr. Nampak bunyi ashabal nar, ashabal jannah. Sebab itulah, okey, siapa bertanya tadi bagus soalan tu. Sebab tu dalam kita punya Quran, riwayat Imam Hafs ni ada 4 perkataan dalam Quran ni yang mana asal dia tulis dengan sin. Tapi oleh kerana selepas huruf sin tu ada huruf ta. Lepas sin tu ada huruf ta. Maka orang Arab baca tukar sin tu jadi sod. Contoh macam bastah, baca sin patutnya. Tapi oleh kerana lepas tu ada ta, maka susah nak sebut sin tu.
tukar terus, convert jadi sod. Bastah. Adalah nanti kita sambung sampai ke tajuk tu. Suatu hari nanti insya-Allah. So nak ceritanya, dia bukan kata kita je bermasalah. Orang Arab pun bermasalah dalam hal ni. Apabila huruf sin tu, dia dekat dengan huruf yang tinggi, huruf yang tebal. Contoh seumpama macam huruf to. Okey? Maka sekarang ni bagi huruf safir, semua orang kalau nak baca bila sampai huruf safir ni, so selain daripada hams, selain daripada rokhawah, panjangkan bunyi dia, alirkan bunyi dia, tambah satu lagi, iaitulah sifat safir pada sad, sin dan juga zai ni. Bila baca contoh macam tadi, alu, saya buat tak bunyi, alu, bunyi dekat rokhawah je. Saya tajam tak nak bunyi dah. Alu. Bagus Puan Rohana. Sebut sekali Puan Rohana, nak dengar? Alu. Nampak, dengar tu. Bunyi tajam tu. Suka sangat saya dengar. Saya tak ada nak buat dah. Contohnya macam ashaban nar, cuba buat Puan Rohana. Ashabal jannah. Ashabal jannah. Bagi bunyi lebih sikit. Ashabal jannah. Pertama kena ada rokhawah tu, kena ada ham semua tu. Maka nampak kena ada satu lagi tambahan sifat dia, itulah bunyi terik apa nama bunyi desiran tu. Safir. Halus safir itulah safir, bunyi berdesir tu. Dan satu lagi huruf zai, contohnya macam azga. Nampak? Ada bunyi azga. Bunyi macam sin. Tapi angin yang keluar daripada zai tu kita tak namakan dia sebagai hams, tapi kita namakan dia sebagai safir. Aziz. Tapi tengok orang betapa bagaimana huruf ni boleh orang kata apa, melalui satu reformasi. Contoh nama orang perempuan. Pernah dengar tak nama Solehah? Soleh. Ada kat sini nama Solehah. Mengaku orang nama Solehah. Ni Rosaleh, bukan Rosaleh. Solehah. Okey, tengok bila datang ke alam Melayu ni, Solehah tu dia boleh tukar jadi nama apa? Salihah. Pertama jadi Salihah, betul tak? Ya, betul Ustaz. Salihah. Sebab apa jadi Salihah? Sebab sad dengan sin tak jauh beza makhraj. Ada satu lagi. Jadi apa? Jadi Salihah. Tak pernah dengar nama orang Salihah? Ada tak? Ada. So, tiga-tiga tu huruf daripada makhraj yang sama, daripada sad, daripada sin sampai ke huruf zai. So tiga-tiga tu membawa makna yang sama je. Solehah, salihah dengan zalihah. So guna makhraj yang sama. Contoh tu orang perempuan, kalau orang lelaki pula pernah dengar tak orang nama Aziz? Ada. Okay, in the end apa orang panggil dia? Ajiz. Jadi Ajiz dia. Mana pergi Zai hilang, tak suka sebut Zai. Susah nak sebut Zai. Kena ada sofil bagai. Yang sin Zai di hujung tu pula tukar jadi sin terus. Sebab kenapa berlaku benda tu? Kenapa Zai yang hujung Aziz tukar jadi sin? Sebab makhraj yang sama. Nampak? Sebab dia datang daripada makhraj yang sama, maka dia akan melalui perubahan, ada reformasi kat situ. Ada reform lah, tukar. Dia akan jadi tukar. Zai jadi sin, Zalihah, Solehah jadi Salihah, jadi pula Zalihah pula. Semua makna yang sama dia. Orang yang sama. Begitulah juga dengan Aziz tadi, jadi Ajiz jelas lah. Orang tak panggil Abdul Aziz lagi, dah panggil Ajiz. Tukar jadi sin. Okay? Baiklah, saya rasa cukuplah takat tu dulu untuk malam ni. InsyaAllah, saya harap semua orang dapat hadir pada minggu depan. Kerana minggu depan kita nak masuk kepada tajuk-tajuk yang lebih mencabar minda kita, yang lebih mencabar pengetahuan kita dalam ilmu yang berkaitan dengan tajwid. InsyaAllah, wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la taj'alna shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.